Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini Yayasan Ihtimam Malaysia, sebuah NGO di bawah Jabatan Kemajemukan Malaysia JAKIM, membawakan satu bicara khas berkenaan topik yang hangat diperkatakan pada ketika ini, iaitu berkenaan gender ketiga, hak asasi manusia dan undang-undang. Jadi terlebih dahulu saya mewakili Yayasan Ihtimam Malaysia mengucapkan terima kasih kepada semua sidang penonton yang berdapat bersama dengan kita pada pagi ini. Harapnya ceria-ceria selalu. Kita faham pada pagi Ahad, hari Minggu ini mungkin masing-masing sibuk dengan urusan harian dan sebagainya. Pun begitu, marilah sama-sama kita luangkan sedikit masa untuk kita mendengar perbincangan dan juga perbahasan daripada dua ahli panel yang kita jemput khas pada pagi ini, iaitulah ahli panel yang pertama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Marzuki bin Muhammad Nur, yang merupakan penolong pengarah kanan unit NGO bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun JAWI. Selamat datang Ustaz Nik, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Ustaz Nik sihat ya? Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Syukur. Nampak muka pun ceria tu pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Nik. Seterusnya panel kita yang kedua, iaitu seorang peguam cara dan peguam bela di Megat Iqbal & Co, iaitulah Cik Puan Lawyer Fatihah Iliani binti Jamhari. Apa khabar Lawyer Fatihah? Alhamdulillah. Assalamualaikum Dr. Izwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, nampak ceria juga ni. Sihat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sedang penonton dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan berbincang satu topik yang walaupun kita rasa agak berat, apa benda gender ketiga ni? Tapi inilah di antara perkara yang sebenarnya sedang dibincangkan kerana di sana ada ura-ura untuk mengiktiraf gender ketiga dalam negara kita. Jadi saya kira kita perlu untuk berbincang bersama dengan ahli panel kita, memberikan pencerahan kepada kita semua. Apakah keperluan, kewajaran tentang gender ketiga ini? Maka insya-Allah panel kita akan mengupas berdasarkan bidang kepakaran mereka masing-masing, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapat penjelasan tentang isu ini insya-Allah. Baik, saya nak pergi kepada panel kita yang pertama yang berbahagia Ustaz Nik Marzuki. Ustaz, kita mohon kalau dapat memberikan penjelasan kepada kami semua, apakah pendekatan hak asasi manusia dan kaitannya dengan gender ketiga. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia pengurusi Dr. Izwan, rakan penulis saya Puan Fatihah Jamhari, dan juga sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Jadi tentang soalan itu tadi, pendekatan hak asasi manusia, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, satu perkara terlebih dahulu, marilah sama-sama kita merujuk pada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sesungguhnya kamilah yang mencipta kamu semua daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami ciptakan kamu juga ada syu'ub dan qabail, ada bangsa, ada kabilah. Lita'arafu, untuk apa? Untuk kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallah, di sisi Allah, yang Tuhan yang mencipta kamu, siapa dia? Asqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, so bila kita sebut tentang hak asasi manusia pada hari ini, pendekatannya biasanya dia adalah satu pendekatan yang sebut sebagai sejagat. Bila kita kata sejagat, dia meliputi semua populasi manusia pada hari ini, tidak kira di negara kita Malaysia atau negara lain.
Jadi kalau kita lihat populasi dunia pada hari ini lebih kurang 7.81 bilion mengikut International Worldometer. Itu umat manusia seluruhnya, dan ideanya ialah hak asasi manusia itu untuk semua umat manusia. Jadi dari satu sudut bagi pengurusi Dr. Izwan, kalau kita lihat pada idea hak asasi manusia itu dalam konteks dunia moden pada hari ini, dia dilebagakan sebagai satu penyelesaian keamanan, makna bagi mengelak perang dan seumpamanya di antara pihak yang bertelagah, yang berperang dan seumpamanya di akhir Perang Dunia yang pertama. So daripada itu lahirnya League of Nations dan ada versi hak asasinya kemudian kita lihat. Kemudian daripada itu kita ada konflik yang seterusnya. Perang Dunia Kedua ditamatkan juga dengan perjanjian termasuk tentang hak asasi manusia, maka lahirlah apa yang kita sebut pada hari ini sebagai UDHR sebagai contoh. Jadi dari satu sudut, hak asasi manusia itu menggambarkan ia satu perkara yang penting bagi mengelak masalah yang berlaku kepada umat manusia. Masalah mana yang lebih besar daripada peperangan yang menyebabkan kematian besar-besaran sebagai contoh. Jadi kerana itu dari satu sudut penting juga hak asasi manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok adakah hak asasi manusia itu hanya merujuk kepada UDHR yang saya sebut tadi, untuk kemudiannya kita kaitkan dengan soalan tentang tentang gender ketiga. Jadi kalau kita lihat tentang hak asasi manusia itu, sebenarnya hak asasi manusia, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebenarnya telah ada sejak sekian lama. So ada versi awal hak asasi manusia dari awal lagi. Sebelum kita kenal UDHR sebagai contoh, kita ada Kod Hammurabi 4,000 tahun dahulu. Begitu juga kita ada Cyrus Cylinder dalam budaya Parsi. Kita ada Ashoka daripada budaya India. Kita ada dalam budaya Islam itu apa dia? Kita ada Mithaq Madinah, Piagam Madinah, dan juga tentang khutbah wada' Nabi SAW. Ini semua merupakan dokumen-dokumen kodifikasi tertulis yang awal, yang sebenarnya yang boleh kita katakan versi awal hak asasi manusia. Tetapi satu masa apabila berlaku apa yang kita sebut sebagai kolonialism, imperialism, banyak keadaan perkara-perkara ini terhapus, tidak boleh dilaksanakan dan seumpamanya. So daripada itulah barulah kita ada satu versi yang selanjutnya hak asasi manusia dalam konteks dunia moden, League of Nations. Versi League of Nations, saudara sekalian, yang dianggap sebagai hak asasi manusia itu berdasarkan perbincangan pembuat dasar. Pihak yang menang itu hanya merujuk kepada hak pekerja dan juga hak wanita, termasuklah kanak-kanak. Berarti yang lain-lain itu dalam versi hak asasi manusia Liga Bangsa ini tidak dianggap sebagai hak asasi manusia. Jatuh Liga Bangsa, barulah lahir satu yang kita panggil sebagai versi hak asasi PBB yang dipanggil sebagai UDHR itu. So daripada itu ditambah hak-hak asasinya. Ditambah hak asasi yang dianggap sebelum ni bukan sebagai hak asasi menjadi sebagai satu hak asasi. Walau bagaimanapun terdapat juga bantahan daripada pihak-pihak tertentu, contohnya di Amerika sebagai pihak kuasa besar pada waktu itu, contohnya daripada American Psychological Association, melihat bahawa benar salah itu ditanggapi berbeza oleh pelbagai budaya. Jadi sukar untuk kita universalizekan, mensejagatkan hak asasi manusia itu tanpa mengambil kira budaya yang pelbagai sebagai contoh. So jadi ada beberapa isu dari awal lagi tentang hak asasi manusia ini. So kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kepada salah seorang daripada kita kata leading committee of UDHR, Jack Maritain, dia kata apa dia, tuan-tuan dan puan-puan, yes, we agree about the right. Kita setuju tentang hak, but on the condition that no one asks why. Syaratnya jangan tanya kenapa, kerana kenapa itu soal falsafah. Tafsiran kepada kandungan konteks. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu merupakan satu yang disebut oleh Jack Maritain, dan sebelum itu kita tahu tentang apa? Tentang American Anthropological Association, AAA, yang membuat keputusan untuk membantah idea kesejahteraan itu. So dari satu sudut, idea hak asasi manusia itu penting,
tetapi ada pelbagai kefahaman tentang hak asasi manusia. Jadi kerana itulah sebagai contoh, bila mana kalau kita nak kaitkan dengan yang disebut tadi, disebut Dr. Zuan tentang gender ketiga sebagai contoh. UDHR itu dia dikeluarkan pada 1948. Kalau kita lihat pada artikel UDHR itu, artikel yang kedua, everyone is entitled to all the rights and freedom. Semua berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan dalam deklarasi ini, dan di antara lain disebut perkataan seks. Perkataannya disebut seks, tidak disebut gender sebagai contoh kan. So ada kaitankah di antara seks dan gender, nanti kita akan lihat, tapi perkataan yang digunakan ialah seks, bukan gender. Bagi untuk memahami third gender, gender ketiga itu, biasa kita sebut seks itu lelaki perempuan. So daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan terdapat juga budaya yang berbeza. Dalam konteks di Eropah, kita ada ECHR, European Charter of Human Rights, yang mana dibuat pada tahun 1953. Kalau kita lihat pada artikel yang ke-18 ECHR ini, mereka juga menggunakan perkataan seks, mereka tidak gunakan perkataan gender. This convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, color, language, religion, political or other opinion, national or social origin. So itu perkataannya seks, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Selepas ECHR Eropah itu, Amerika juga, kalau Eropah kita ada dua grup, ada Eastern and Western Europe. Kalau ECHR Amerika, kita juga ada Amerika Syarikat, kita ada Amerika Latin, yang mana pandangan mereka tentang hak asasi ini berbeza. So ada perbincangan yang akhirnya lahirlah satu yang dipanggil sebagai ACHR, American Charter on Human Rights. Kalau kita lihat pada ACHR, artikel 1, yang mana dikeluarkan pada 1969, juga menyebut tentang perkataan apa? Seks, tidak gender. Dia sebut without any discrimination for reason of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, etc. So perkataannya seks, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kalau kita lihat kemudiannya, pihak Afrika sebagai contoh juga melihat bahawa pandangan mereka tidak diambil kira dalam mendraft UDHR. Berarti seakannya sudah ada satu yang kita panggil sebagai birth defect of UDHR di situ yang perlu diperbaiki. Mereka juga mengeluarkan satu charter piagam hak asasi, ACHPR, African Charter on Human and People's Rights. Kalau human barangkali menggambarkan individu, peoples menggambarkan masyarakat ramai. Dalam artikel 2 Charter Piagam Hak Asasi Afrika ini juga menyebut perkataan seks, tidak menyebut perkataan gender. So without distinction of any kind such as race, ethnic group, color, sex, language, religion, political or any other opinion, etc. So perkataannya masih lagi seks. Kalau kita lihat kepada dunia Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, 1990 dunia Islam juga melihat tidak diberi pertimbangan yang wajar dalam pendrafan UDHR. Mereka keluarkan CDHRI, Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Kalau kita lihat dalam artikel 1 CDHRI juga menyebut perkataan seks, without any discrimination on the basis of race, color, language, belief, sex, religion, political affiliation, social status or other consideration. So perkataannya masih lagi seks. Yang mana apabila berlaku demikian, maknanya banyak overlapping consensus on human right, konsensus yang overlap, yang bertindih tentang hak asasi, maka satu masa hak asasi dalam keadaan stuck, tidak boleh untuk dikembangkan kerana masing-masing mempunyai pandangan masing-masing tentang hak asasi manusia. Sehinggalah satu masa, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dibuat World Conference on Human Rights. Dipanggil semula pemimpin-pemimpin dunia, masyarakat antarabangsa untuk membincangkan tentang hak asasi manusia itu. Yang mana kalau sebelum ni perkataan yang digunakan, even walaupun berbeza, perkataan yang digunakan ialah seks, tidak gender, bukan gender. So kemudian dibincangkan.
lahirlah satu yang dipanggil sebagai VDPA, Vienna Declaration and Program of Action 1993, yang mana itu sebagai satu kompromi tentang apa yang difahami oleh masyarakat antarabangsa tentang apa? Tentang hak asasi manusia, untuk kemudiannya kita lihat tentang gender ketiga, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Okay? So apabila kita lihat kepada Vienna Declaration and Program of Action, VDPA 1993 ini, dia juga menyebut perkataan seks, bermula daripada yang preamble-nya, emphasizing the responsibility of all state, semua negara, dan kemudiannya disebut tentang apa? Tentang respect for human rights and fundamental freedom for all without distinction, tanpa diskriminasi, dibezakan, to as to race, sex, language or religion. Perkataannya masih lagi seks perkataannya. Even di dalam VDPA di bawah United Nations. Dan yang terakhir tinggallah ASEAN, negara-negara ASEAN yang belum mempunyai versi hak asasi mereka sendiri. Yang mana apabila dikeluarkan AHRD, ASEAN Human Rights Declaration pada tahun 2012 dahulu, dalam general prinsip yang kedua AHRD, tuan-tuan puan-puan, barulah disebut perkataan gender, yang mana sebelum ini semua deklarasi daripada UDHR sehinggalah deklarasi yang dianggap sebagai regional yang lain semuanya menyebut perkataan seks. Dan terakhir sekali AHRD, ASEAN Human Rights Declaration, yang dianggoti oleh negara-negara ASEAN termasuk negara kita Malaysia, menyebut perkataan gender without distinction of any kind such as race, gender, age, language, religion, political or other opinion, etc. Okay? So dalam konteks ini baru disebut gender, dan sama ada seks atau gender, perkataan gender ketiga itu masih lagi belum muncul. Third gender ketiga masih lagi belum muncul. Okay? So dari sudut ini juga tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh simpulkan ada birth defect dalam konteks hak asasi manusia dan ada konsensus yang bertindih. Okay? Konsensus yang bertindih tentang apa? Tentang hak asasi manusia itu sendiri. So di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya bincangkan dengan ringkas tentang pendekatan hak asasi manusia dan bagaimana dia dikaitkan dengan gender ketiga so far setakat ini berdasarkan peruntukan yang ada dalam deklarasi berkenaan. Tidak ada perkataan gender ketiga, justru kalau boleh dikaitkan dia adalah satu yang sifatnya tafsiran. Itu kesimpulan awal saya daripada pusingan yang pertama ini, Pengerusi Doktor. Kembali. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Nik Muhammad Marzuki di atas penjelasan beliau yang panjang lebar dan padat berkenaan apa yang dikatakan sebagai pendekatan hak asasi manusia dan kaitannya dengan gender ketiga. Jadi maknanya kita boleh tengok bagaimana kronologi awal dalam deklarasi-deklarasi yang ada di seluruh dunia yang disebutkan oleh Ustaz Nik tadi, menandakan betapa tidak ada perkataan gender pada asalnya, yang digunakan hanyalah perkataan seks, sehinggalah tafsiran-tafsiran mengenai seks itu dibuat dan digambarkan dengan perkataan gender dalam beberapa deklarasi yang terkini, misalnya Asian Human Rights Declaration AHRD yang disebutkan tadi. Jadi saya kira itu di antara penjelasan awal oleh Ustaz Nik Marzuki. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan daripada apa yang telah disampaikan tadi. Baik, saya nak bergerak kepada panel kita yang kedua, Lawyer Fatihah. Pada pandangan Lawyer Fatihah, apakah di sana wujud keperluan untuk mengadakan peruntukan khusus ataupun undang-undang khusus tentang gender ketiga di Malaysia? Silakan Lawyer Fatihah. Terima kasih yang saya sanjungi pemudah cara kita, Dr. Izwan, dan saya hormati Ustaz Nik Marzuki. Kalau tengokkan tadi tak ringkas Ustaz Nik, sangat-sangat dalam kita menelusuri balik sejarah kronologi pembentukan istilah gender itu.
Dan saya sangat bersetuju kalau kita lihat sejarahnya, kita tak pernah menggunakan perkataan gender tu, kita gunakan perkataan jantina yang berpaksi kepada biologi, sedangkan gender telah ditakrifkan sebagai sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat, social construct. Nah, kalau kita tengokkan balik, ramai yang menghujahkan keperluan untuk mengadakan perundangan bagi manfaat menjaga kepentingan hak golongan gender ketiga. Kalau kita tengok, selalu dikaitkan ini adalah untuk menjaga hak asasi manusia bagi gender ketiga. Sedangkan kalau tadi Ustaz Nick sudah menyebutkan tentang konteks hak asasi manusia di peringkat antarabangsa, kita di Malaysia ini pun perlu melihatkan hak asasi manusia berlandaskan konteks tempatan. Dan jika kita membincangkan isu hak asasi manusia di Malaysia, haruslah kita mengambil kira kerangka kebebasan asasi atau fundamental liberties yang ada di bawah bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan kita. Kita tak boleh lari kerana memang framework perjuangan hak asasi manusia di Malaysia itu terikat kepada Perlembagaan Persekutuan. Dan di bawah Perlembagaan Persekutuan, khususnya perkara 8, hanya menyebutkan tentang tidak boleh diskriminasi terhadap warga negara Malaysia semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina yang dimasukkan selepas kita tanda tangan SIDOR lah. Kalau kita tengokkan tu, perkataan yang digunakan juga dekat dalam Perlembagaan Persekutuan kita ialah jantina dan bukannya gender. Malah kalau kita tengokkan komitmen kerajaan Malaysia di peringkat antarabangsa apabila kita menerima pakai konvensyen, deklarasi pengisytiharan hak asasi pun, Malaysia telah tegas menyatakan bahawa kerangka hak asasi manusia perlu diharmonikan bukan saja dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, tetapi undang-undang tempatan dan juga dasar negara. Yang ini dibincangkan semalam sebenarnya. Mak Saw ada mengadakan bingkai penulisan dan Dr. Rohaida menekankan kena ada penekanan penggunaan Perlembagaan Persekutuan, akta-akta, enactment tempatan bersama dengan dasar polisi kerajaan Malaysia. Dan yang kita tahu, gender ketiga ni dibangkitkan apabila Suhaka memulakan panggilan kajian berkenaan dengan pengiktirafan gender ketiga. Sedangkan agak pelik memikirkan Suhakam sendiri tahu bidang kuasa yang diberikan kepadanya adalah berdasarkan apa yang tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Kalau saya boleh bawakan peruntukan Seksyen 4 dalam kurungan 4 Akta 597, iaitu akta yang menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Bagi maksud akta ini, dia menyebut bagi maksud akta ini, perhatian hendaklah diberikan kepada pengisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia 1948 atau yang tadi Dr. Izwan dengan Ustaz Nick sebutkan sebagai UDHR itu, setakat mana pengisytiharan itu tidak tak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi amat jelas, selagi mana boleh diterima pakai itu, selagi mana tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Duduk Perlembagaan Persekutuan itu sangat-sangat tinggi. Dan kita tak boleh lupa kalau dalam Perlembagaan Persekutuan itu ada menyebut bahawa agama persekutuan adalah agama Islam. Jadi kita kena menerima bahawa perbincangan hak asasi manusia tidak boleh juga bercanggah dengan roh Perlembagaan Persekutuan itu, yang ini menerima pakai agama Islam sebagai roh utamanya. Jadi kalau kita tengokkan penghujahan memberikan pengiktirafan atau keutamaan hak kepada gender ketiga adalah sebenarnya satu hujahan yang diadakan bagi menghentikan kononnya wujud diskriminasi. Kalau kita tengokkan hujahan ini, kita boleh lihat kupas secara mendalam. Hujahan ini adalah sedikit dangkal kerana satunya, kalau wujud pun diskriminasi, ada diskriminasi yang dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang kita. Sebagai contoh, bagi mengadakan peruntukan atau akta untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga ketenteraman awam, itu dibolehkan. Sebagai contoh yang paling jelas, tadi saya sebutkan perkara 81
di bawah perkara 8 pasal 5 Perlembagaan Persekutuan ada menyebutkan dengan jelas sekali kesamarataan dan dilihat sebagai peruntukan anti diskriminasi ini adalah tidak terpakai jika diadakan undang-undang yang mendiskriminasi bagi maksud undang-undang peribadi. Jadi kita lihat kesamarataan di dalam konteks perkara 5 itu adalah amat terbatas sebenarnya dan berdasarkan 5 perkara yang saya sebutkan tadi. Dan keduanya, jika wujud pun penindasan atau diskriminasi yang kononnya dihujahkan menindas janda ketiga ini, kita kena tahu penindasan jika wujud bukan berdasarkan laras perundangan. Maknanya perundangan kita seperti sedia ada ini pun tidak membenarkan penindasan terhadap mana-mana orang. Wa ima janda ketiga, janda keempat, janda kelima sekalipun, sebarang penindasan bukanlah sesuatu yang sah, sesuatu yang dibenarkan undang-undang. Sebagai contoh, ada yang mengatakan janda ketiga tidak diberikan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang selamat, yang selesa bagi maksud mendapatkan wang sara diri. Ini sebenarnya adalah satu pelanggaran undang-undang jika dilakukan oleh majikan yang mengatakan saya tak nak ambil calon yang memohon untuk kerja ini kerana saya lihat dia sebenarnya ialah janda ketiga, golongan janda ketiga. Lagi satu contoh sebagai misalannya, kalau seorang yang dikatakan sebagai janda ketiga ini dibuli atau dikasari, ini juga satu bukan penindasan yang dibenarkan undang-undang. Di bawah kanun keseksaan amat jelas kalau kecederaan yang dilakukan ke atas mana-mana orang, dia tidak melihat kepada siapa yang ditindas itu. Sebagai pihak yang menyiasat, penguat kuasa kepada kanun keseksaan, PDRM hanya akan menyiasat berdasarkan laporan yang dibuatkan oleh mangsa. Kalau kita sebutkan kalau dikasari atau dibulikan mangsa, tak kisah orang itu seorang lelaki, kanak-kanak, warga emas, janda ketiga, 4, 5, 6 sekalipun, kes itu tetap akan disiasat. Jadi kalau kita lihatkan kepada misalan ini, saya merasakan tidak pernah ada wujud keperluan khusus untuk mengadakan atau mengiktiraf janda ketiga. Kalau ada yang mengatakan keperluan berdasarkan janda ketiga, keperluan mengiktiraf janda ketiga kerana ada kelahiran punsa atau intersex. Dan itu juga adalah sesuatu yang telah pun diserap pakai ke dalam sistem jabatan pendaftaran kita. Kalau orang tak tahu mana-mana ibu bapa yang mendaftarkan anak, ada 3 pilihan semasa pendaftarannya. Sama ada bayi itu didaftarkan mengikut juga rekomendasi dan juga laporan perubatan daripada doktor. Sama ada bayi itu dilahirkan sebagai seorang lelaki atau perempuan. Atau jika dalam keadaan ragu-ragu sehingga doktor boleh mengesahkan jantina bayi itu, boleh didaftarkan untuk sementara waktu jantina ragu-ragu. Jadi kalau kita melihatkan apakah keperluan sebenarnya nak mengiktiraf janda ketiga adalah untuk sebenarnya membesarkan lagi hak yang sebetulnya in reality tidak ada. Kalau kita bercakap tentang hak asasi manusia, kena juga faham konteks di mana takrifan hak asasi manusia itu ada. Kalau kita menerima macam yang tadi Ustaz Nik sebutkan, pandangan barat orientalis yang mengatakan hak asasi manusia menekankan kepada hak, sudah tentu kita akan sentiasa menuntut lebih banyak hak. Lebih-lebih lagi kalau kita menerima pakai sudut pandang daripada orientalis barat. Sedangkan kalau kita melihat kepada Islam sendiri, telah banyak menekankan hak asasi walaupun tidak disebut secara khusus perkataan hak asasi itu. Cuma dalam Islam yang ditekankan adalah tentang kehormatan diri itu. Dan bila kita sebutkan tentang kehormatan diri, kenalah diimbangi antara hak dan juga tanggungjawab seseorang individu itu. Dan penekanan agama itu sudah tentu lebih kepada tanggungjawab. Kerana kita juga sebagai manusia yang nak menuntut hak ni, kita ada tanggungjawab untuk menjaga kehormatan diri kita sendiri dulu. Sebelum kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara kehormatan orang lain. Jadi kalau kita tengokkan balik persoalan tu sama adakah wujud keperluan untuk mengadakan peruntukan khusus itu
adakah kita nak mengatakan janda ketiga itu lebih memerlukan sesuatu hak itu berbandingkan orang yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai lelaki atau wanita sahaja? Adakah kini kita melihatkan menjadi seorang wanita atau lelaki itu sesuatu yang tidak normal sehingga kan haknya itu boleh diperkecilkan untuk memberikan pengiktirafan kepada janda ketiga ini, yang sesuatu sebenarnya kalau kita lihatkan bukan berada dalam laras tempatan. Kalau kita tengok macam Ustaz Nik sebutkan tadi pun, dulu waktu 1948 tak ada penggunaan gender pun. Kita masih menggunakan jantina kerana kita tahu jantina adalah terikat dengan biologi. Sedangkan sekarang semua berdasarkan konstruk sosial. So kalau hari ini masyarakat menerima pakai orang itu sebagai manusia. Kalau esok tiba-tiba orang itu mengidentifikasi dan masyarakat menerima diri dia, identiti dia sebagai seorang binatang, ada seekor binatang, adakah kita menerima? Masalahnya itulah yang berlaku di Barat. Jika kita terus-menerus mengatakan pengiktirafan itu perlu ada dan disahkan melalui kerangka perundangan, benda ini akan sebenarnya menyusahkan masyarakat di masa hadapan. Sejauh mana kita ingin membuka ruang luas untuk membenarkan pengiktirafan hanya atas hujahan itu adalah hak asasi manusia. Sedangkan hak asasi manusia itu terbatas dan kita kena melihat keterbatasan itu. Di dalam rangka luar negara pun ada melihatkan juga, malah ditekankan dekat UDHR pun menyebut tentang kehormatan diri itu. Apakah asas kepada hak asasi manusia adalah kehormatan diri. Itu saja Dr. Izwan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Lawyer Fatihah di atas penjelasan yang juga panjang lebar dan padat berkenaan mungkin kesimpulannya ketidakwajaran dah ya untuk mengadakan peruntukan khusus berkenaan gender ketiga di Malaysia, kerana apa yang telah sedia ada dalam peruntukan undang-undang disebutkan tadi mengambil kira semua pihak, maknanya sama ada dia lelaki atau perempuan, kanak-kanak ataupun warga mas, termasuk yang dikatakan janda ketiga atau janda keempat, janda kelima, maknanya tidak dibenarkan pun berlaku penindasan ataupun kita katakan jenayah kepada mana-mana pihak berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Jadi kerana itu saya kira kita jelas kerana masih lagi berbalik kepada persoalan gender itu sendiri yang kita katakan dibentuk berdasarkan social construct ataupun berdasarkan pembentukannya oleh pandangan masyarakat dan budaya setempat, maka adakah ia sesuai dalam konteks tempatan ataupun dalam konteks negara kita. Jadi saya berbalik kepada panel yang pertama, Ustaz Nik Marzuki. Kalau tadi kita telah tanyakan tentang apakah wajar ataupun wujud keperluan peruntukan undang-undang khusus tentang gender ketiga. Jadi soalan kedua ini merujuk pada Ustaz Nik untuk memberikan lebih lanjut definisi atau pengertian jantina, gender dan juga gender ketiga. Apakah di sana ada perbezaan yang mungkin menyebabkan ramai orang masih keliru? Jadi silakan Ustaz. Bahagia moderator doktor. Tentang soalan tadi, insya-Allah saya akan cuba berkongsi sedikit pandangan. Tapi terlebih dahulu izinkan saya respon pada apa yang disebut oleh Lawyer Fatihah tadi. Saya amat setujulah yang disebut tadi tentang hak dan tanggungjawab tu. Kerana hak dan tanggungjawab itulah menyebabkan golongan Renaissance pada hari ini dalam konteks di Barat, di Eropah itu tidak menganggap besi-besi hak asasi manusia ribuan tahun sebelum ni bukan sebagai hak asasi. Kerana fokus utamanya ialah pada tanggungjawab. Sedangkan perbincangan even tentang hak itu, right itu juga dia tidak boleh dipisahkan daripada tanggungjawab berdasarkan dokumen di bawah PBB atau di bawah UNHRC itu sendiri. Jadi kerana itu satu perkara yang salah untuk katakan, untuk menafikan bahawa yang terdahulu semuanya bukan hak asasi. Bermulanya hak asasi itu dengan
konteks pandangan barat terutamanya bermula dengan makna kata. Sedangkan pengkaji bila melihat tentang makna kata, dia lebih kepada isinya tentang apa? Tentang pengkebumian, tentang tanah, itu saja. Kan? Yang keduanya saya nak komen tentang yang disebut oleh Fatihah tadi tentang SIDO, bahawa dalam konteks kita di Malaysia satu masa dalam perlembagaan kita menyebut perkataan gender, yang mana dari awal kemerdekaan kita sebut perkataan seks dalam perkara 82 Perlembagaan Persekutuan. Okay? Itu dibuat setelah kita meratifikasikan SIDO. So dalam SIDO itulah kerana itulah kita ubah perlembagaan. Walau bagaimanapun satu perkara yang perlu kita juga lihat bahawa ratifikasi Malaysia terhadap SIDO itu dengan satu reservation bahawa dia selagi diterima selagi mana tidak bercanggah dengan perlembagaan syariah dan perlembagaan persekutuan. So dalam konteks itulah yang disebut dalam perlembagaan perkataan gender itu masih lagi perlu difahami sebagai biological sex, ya, lelaki dan perempuan. Okay? Baik, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Okay? Bila mana kita sebut tentang gender ketiga pada hari ini, okay? Gender ketiga ini dia tidak dikenali lagi dalam konteks undang-undang antarabangsa, bahkan yang hak asasi yang saya sebut tadi daripada sebelum UDHR, versi League of Nations, versi PBB, UDHR itu, dan juga versi-versi lain yang ada dalam konteks pelbagai budaya yang lain. Yang mana bila kita sebut gender ketiga, dia dikaitkan dengan perkataan gender, dan perkataan gender itu dikaitkan dengan perkataan lain, seks, atau dalam bahasa Melayunya kita panggil jantina. Jadi kalau kita lihat dari awal lagi, apabila deklarasi perjanjian itu dirumuskan, dibincangkan, masih lagi perkataan seks dan gender itu difahami sama. Difahami sama. Sejak sekian lama, seks, gender itu, jantina dan gender itu sama. Yang mana perbezaan konsep jantina dan juga gender itu, dia mula diperkenalkan, tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, oleh John Money pada tahun 1955. 1955. Maknanya dia selepas UDHR. Tentu kan? Dia selepas apa? Selepas European Charter on Human Rights sebagai contoh. Yang mana kemudiannya dia dipopularkan oleh gerakan feminis tahun 70-an. Untuk membezakan dia antara lelaki dan perempuan dari aspek konstruksi sosial sebagaimana yang disebut oleh Lawyer Fatihah tadi. Kemudian berlaku perkembangan, contohnya pada tahun 2007, tuan-tuan dan puan-puan, Bush menulis satu esei tentang tentang keperluan untuk dekonstruksi makna gender yang dibezakan dengan seks. Yang mana bila sebut dekonstruksi, tujuannya untuk mengubah terus makna seks dan gender. Berarti sebelum itu belum lagi betul-betul diubah. Diubah. So bila dibuat itu, tujuannya apa? Tujuannya apabila seks dan gender itu dibezakan, seks itu sebagaimana kata Lawyer Fatihah itu fokus kepada biologi. Manakala gender fokus kepada apa? Kepada social construct. So apabila dibezakan dua perkataan ini, maka bolehlah disebut bahawa alasan mengapa dibezakan kerana gender itu penting untuk apa? Untuk merawat penyakit sosial. Apa yang dimaksudkan oleh penyakit sosial ini oleh Bush ialah sexism, homofobia, heterosexism, transfobia dan pelbagai perkataan moden yang kita tak kenal lagi sebelum ini. Dalam erti kata lain, bila dibuat decategorization of sex and gender ini, decategorization of sex and gender ini menyebabkan yang sebelum ini kita kenal seks gender itu ada dua saja, lelaki perempuan. Kalau tak pasti anak kita dilahirkan tak jelas jantina, dia ragu, berarti akan kemudiannya hilang keraguan, maka ditentukan lelaki atau perempuan.
So dengan dekonstruksi ini, dengan decategorization of sex and gender ini, apa yang berlaku? Sesuatu yang dianggap sebagai abnormal menjadi normal. Sesuatu yang dianggap sebagai disorder menjadi in order. Semuanya itu dianggap sebagai variasi gender. Bukan lagi 1, 2, tapi ada banyak variasi gender. Boleh jadi gender 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan seumpamanya. Dan sebagaimana kata Lawyer Fatihah tadi, apabila sesuatu itu dilihat sebagai satu yang sifatnya konstruksi sosial, seks dan gender pun social construction, manusia pun boleh definisinya boleh dilihat sebagai social construction. Satu masa didefinisikan manusia itu bukan manusia pada hari ini. Manusia itu merangkumi pokok, merangkumi binatang, merangkumi macam-macam bulan bintang pun barangkali boleh dibuat takrifan itu. Dan ini merupakan sesuatu yang boleh kita kata sebagai fasad. Sebagai satu corruption yang berlaku. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan silang pendengar yang dikasihi sekalian, apabila dibuat idea-idea begitu, lahirlah institusi. Contoh dalam konteks di Amerika, kita ada American Psychological Association, American Psychiatric Association dan banyak lagi badan-badan antarabangsa yang lain mula membezakan di antara jantina atau seks ini dan gender. Yang mana apabila kalau sebelum ni difahami, dia merujuk kepada ciri-ciri fizikal seperti apa tuan-tuan? Kromosom seks, gonad, hormon seks, struktur reproduktif dalaman, genitalia luar. Jadi gender, bila dibezakan, gender itu merujuk macam mana how we feel, how we think of ourselves. Macam mana kita berperasaan, macam mana kita bertindak balas terhadap diri kita sendiri. Kita lelaki, kita rasa perempuan, itu gender. Kita perempuan, kita rasa lelaki. Kita lelaki, kita rasa sejak kita lelaki, sejak kita perempuan. Contoh kan. Jadi itu masuk kategori yang disebut tadi gender, kemudian diperluaskanlah kepada third, fourth dan seterusnya. Gender itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi bila berlaku demikian, itu masalah. Sedangkan ayat yang pertama saya sebut tadi, apa dia? Tentang penciptaan penciptaan manusia kan, lelaki dan perempuan. Inna khalaqnakum min zakir wa unsa. Perkara itu perkara-perkara yang asal yang tidak boleh kita rongkai. Apabila dirongkai jadi masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila pihak contohnya APA membuat demikian, itu kemudiannya juga disusuli oleh WHO, World Health Organization, definisikan jantina seks itu kepada ciri-ciri biologi dan juga psikologi. Juga berlaku dekonstruksi di situ. Apabila berlaku dekonstruksi di situ, maka menimbulkan, dia memberi kesan mempengaruhi kepada pelbagai pihak-pihak yang lain. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam konteks WHO kita ada ICD-10. ICD-10, apa dia? International Classification of Disease. Dia versi yang ke-10. Kemudiannya dia upgrade di bawah ICD-11. Jadi dalam konteks ICD-11 itu yang telah dikemas kini di bawah WHO, apa yang berlaku pada hari ini yang kita kata masalah mental dan seumpamanya tidak lagi dianggap sebagai berpenyakit. Dia tidak lagi dianggap sebagai problem. Yang problemnya ialah yang menganggap third gender itu bermasalah. Anda lah yang bermasalah. Apabila pada hari ini dilihat bahawa kita tidak bersetuju untuk katakan bahawa yang disebut sebagai contohnya lesbian, gay, bisexual, transgender dan banyak lagi istilah yang lain itu sebagai gender ketiga, dari segi keputusan yang dicapai di dalam ICD-11 itu bererti anda lah pada hari ini yang mempunyai masalah mental dan barangkali satu masa anda boleh dirawat. Saya kira keputusan yang dibuat di sini mungkin barangkali berlaku sesuatu yang tidak merujuk kepada negara-negara. Contohnya negara kita Malaysia tidak akan bersetuju. So bagaimana keputusan seumpama ini boleh dicapai untuk ICD-11 sebagai contoh. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Kalau kita lihat kepada kategori-kategori di bawah ICD
10 dan ICD-11. Banyak kategori yang sebelum ni dianggap sebagai bermasalah dengan dekonstruksi seks dan gender itu kemudian dikembangkan kepada gender ketiga, dia tidak menjadi satu masalah. Apa dia? Contohnya tentang transseksualism. Walaupun yang kita sebut sebagai gender ketiga itu dikaitkan dengan identiti gender istilahnya, tetapi dia tidak boleh lari daripada orientasi seksual. Orientasi seksual satu istilah kabur yang fluid, yang bermasalah, yang ditolak oleh banyak negara termasuk negara Islam, termasuk oleh Rusia, China dan seumpamanya apabila dibentangkan di UNHRC sebagai contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi yang menjadi satu yang normal, menjadi masuk dalam kategori third gender, dual role transvestism, disorder of sexual preference, seperti apa? Fetishism, masuk exhibitionism, voyeurism, pedophilia, sadomasochism, masochism, multiple disorder of sexual preference, banyak masuk dalam kategori, boleh dimasukkan dalam kategori apa? Third gender ini. Antara kategori lain sebagai contoh indeterminate sex and pseudo hermaphroditism, delayed puberty sebagai contoh, datang lewat matang situ kan. Itu juga boleh dimasukkan. Banyak perkara yang akan menjadi masalah besar, termasuk contohnya tentang karyotype. Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat kepada kategori yang terkini, jadi di bawah ICD-11 yang dipersetujui yang dirumuskan, ada beberapa perkara yang dianggap sebagai satu yang bermasalah yang boleh diberi rawatan. Maknanya ICD-11 ni apa yang berlaku, dibuat juga redefinition, definisi semula. Banyak perkara yang ada disebut dalam ICD-10 contohnya, tapi masih lagi apabila kita terima takrifan gender ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi kategori-kategori tersebut dianggap sebagai tidak ada masalah, dia masuk dalam kategori gender, third gender. Contohnya tentang apa? Tentang other disorder of puberty. Tentang apa? Tentang endocrine disease. Dia penyakit endocrine. Tapi boleh dianggap sebagai masuk dalam kategori gender. So gender ke berapa dah tak tahu dah. Lawyer Fatihah kan? Kita tak tahu dah berapa gender. Female sexual arousal dysfunction. Benda tu masalah, dysfunction. So, bila kita sebut tentang masalah kesihatan, dia ada berkaitan dengan genetik kan. Macam contohnya apabila berlaku apa-apa kecacatan, mungkin pada gigi kan, pada mata, itu kecacatan yang perlu kita perbaiki. Tapi kalau benda-benda yang begitu menjadi satu yang in order, menjadi satu yang tidak bermasalah, sebenarnya kita menjamin kezaliman ke atas diri manusia itu sendiri. Contoh yang lain tentang gender incongruence sebagai contoh. Itu juga boleh masuk dalam gender disorder. Ini merujuk kepada ICD-11 yang terkini tuan-tuan dan puan-puan, tentang voyeuristic disorder, possessive sexual sadism disorder contohnya kan. Banyak kategori-kategori even di bawah ICD-11 itu sendiri yang mana boleh dimasukkan dalam kategori apa? Third gender. ICD-11 tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dia dikeluarkan pada 18 Jun 2018. Dia diluluskan WHO pada 25 Mei 2019 dan akan dikuatkuasakan bila? Pada tahun hadapan 1 Januari 2022 dikuatkuasakan. Berarti bila dikuatkuasakan, agensi-agensi di bawah kerajaan-kerajaan ini, mereka akan mula reporting kepada Badan Antarabangsa berdasarkan coding yang telah dibuat ini. Menjadi satu tekanan yang lain kepada negara tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita kaitkan dari segi hak asasi manusia, perkataan-perkataan ini dia tidak secara khusus disebutkan ini di peringkat UNHRC sebagai contoh, tapi dia mula dibawa contoh ke Asia Pacific Forum of National Human Rights Institution, APF NHRI. Sebagaimana dalam konteks SOGI, dia mula dibawa ke institusi seumpama ini, Asia Pasifik. Banyak ada di Eropah, Amerika ada kan? Amerika ada,
ASEAN pun ada, banyak negara ada di situ. Jadi apabila telah dites, diterima, membuat ketetapan, ya, Asia Pacific Forum membuat ketetapan untuk mempromosi dan melindungi hak asasi manusia, termasuk berkaitan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu gender ketiga. So dia tinggal tunggu masa untuk dibawa secara lebih spesifik di pentas antarabangsa PBB UNHRC. Dan proses pada hari ini, setengah NGO termasuk setengah NGO yang menggunakan pendekatan yang berbeza hak asasi mereka telah pun submit beberapa dokumen kepada UNHRC untuk mengatakan bahawa third gender itu juga merujuk kepada istilah-istilah sebahagiannya yang saya sebut tadi, gender non-conforming, gender queer sebagai contoh. Begitu juga tentang gender diversity, gender identity, transgender, homosexuality, same sex, SOGIESC, LGBTI dan banyak lagi, menggambarkan bahawa dia bukanlah bermaksud semata-mata merujuk kepada golongan maknyah. Sebagai contoh, golongan transgender kan, transseksual, bergantung kepada maksud seks dan gender itu. Tapi dia lebih luas. Jadi bila lebih luas itu, dia kalau kita terima, saya setuju dengan Lawyer Fatihah, kita akan menghadapi masalah yang besar bukan sahaja kepada masyarakat Islam, juga masyarakat bukan Islam dan manusia seluruhnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Saya ingat itu daripada saya, kembali pada bahagia moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Nik Marzuki di atas penerangan beliau yang panjang lebar. Jadi tuan-tuan boleh dengar bagaimana banyaknya istilah-istilah yang dikaitkan dengan gender ketiga, bermaksud bukan hanya transgender, tetapi banyak lagi yang dikatakan disorder tetapi dimasukkan ataupun boleh diiktiraf sebagai gender ketiga daripada perlakuan-perlakuan yang abnormal, yang menyalahi perkara-perkara normal yang biasa. Dan kalau kita tengok bagaimana pada asalnya seks dan gender itu diertikan sebagai perkara yang sama, sehinggalah berlaku beberapa usaha yang dibuat untuk memisahkan seks maksudnya lain, hanya berkait dapat dengan biologi, manakala gender pula dikaitkan dengan konstruk sosial. Dan akhirnya kita melihat mereka memikirkan apa yang mereka rasa, apa yang mereka fikirkan, menyebabkan mereka boleh identify ataupun mengatakan diri mereka dalam bentuk yang pelbagai, tidak terhad kepada jantina yang asal yang Allah ciptakan, iaitulah lelaki ataupun perempuan. Maka kita nampak juga impak yang besar sekiranya kita menerima pakai koding-koding yang telah nyatakan tadi, terutamanya dalam ICD-11 yang kata Ustaz Nik tadi akan dikuasakan pada 1 Januari 2022, tidak lama lagi. Maka di sana akan berlaku tekanan khususnya kepada mungkin kita katakan pengamal perubatan kerana terikat dengan Badan Kesihatan Dunia seperti WHO dan sebagainya. Jadi dengan itu saya kira kita jelas apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Nik, bermaksud cabarannya makin hebat dan bagaimana untuk kita mempertahankan nilai dan jati diri kita dalam konteks negara kita untuk mempertahankan apa yang telah kita sepakati daripada dasar-dasar yang sedia ada, undang-undang tempatan dan juga perlembagaan persekutuan kita. Saya sebelum berpindah pada Lawyer Fatihah, saya nak ucapkan terima kasih mewakili Said Timah Malaysia kepada mereka yang bersama dengan kita pada hari ini, antaranya saudara Azrul, saudara Hushairi, saudara Zian, saudara Jack Razif, Ustazah Ilani, Ustaz Kamaro dan semua yang dapat bersama dengan kita, Ustaz Zakwan dan semua para penonton dan juga Ustaz Rahman yang merupakan host kita pada hari ini, dan juga saudara Amar yang merupakan sebahagian daripada urustia dalam menjayakan forum kita pada hari ini. Jadi kita ucap terima kasih kepada semua yang share dan like kepada forum kita pada pagi ini, dan dengan itu kita berharap agar dapat disebarluaskan forum yang penting ini untuk pengetahuan dan juga maklumat kita bersama. Baik, saya teruskan kepada panel yang kedua, Lawyer Fatihah, tentang apakah wujud implikasi kepada undang-undang sedia ada dalam negara kita
jika gender ketiga itu diiktiraf di Malaysia? Silakan Dr. Fatihah. Terima kasih Dr. Izwan. Saya sebenarnya seronok kalau berborak dengan Dr. Izwan, dengan Ustaz Nick, kalau isu gender ketiga ni, social construct of the word gender memang sangat kaya dengan perkongsian. Terutama Dr. Nick kalau isu-isu convention, takrifan, bila, kronologi, tahun berapa, semua Ustaz Nick memang petik ujung jari je. Untuk berbalik kepada soalan itu, jawapan mudahnya ya. Macam tadi Ustaz Nick sebutkan takrifan jantina atau gender di peringkat antarabangsa. Kalau kita tengokkan undang-undang tempatan juga, kita ada takrifan berkenaan dengan perkataan ini di bawah Interpretation Act 1948 dan 1967 yang menyebut dalam bahasa Inggerisnya words importing the masculine gender includes females. Kalau kita tengokkan penggunaan itu, istilah gender itu hanya merangkumi terpakai untuk sifat maskulin dan feminin, jantina lelaki, jantina perempuan. Dan kalau kita telusuri kat dalam perundangan kita pun, perkataan istilah gender dengan jantina itu digunakan secara silang pakai. Kedua-duanya boleh kerana kedua-duanya memaksudkan perkara yang sama. Tetapi bila kita mengambil langkah, jika kita mengambil langkah untuk mengiktiraf gender ketiga, sudah tentu istilah-istilah yang digunakan dalam rangka perundangan akan terpaksa juga dipindah dan diubah bagi untuk mengatakan jantina atau gender itu tidak boleh diterima pakai dari sudut biologi tetapi lebih kepada social construct mengikut apa yang dikatakan keperluan masyarakat itu dan bukan lagi berdasarkan pandangan perubatan. Merisaukan kerana cara kita mengdraft peruntukan perundangan kita setakat apa yang ada adalah sangat-sangat berpaksi kepada jantina. Orang hanya melihat daripada konteks pandang enactment syariah sahaja. Sebenarnya bukan enactment syariah sahaja yang terpakai. Di perundangan sivil juga, kalau kita tengokkan perkataan-perkataan yang digunakan sebagai contoh dalam kanun keseksaan, kesalahan rogol itu adalah khusus untuk pelakunya lelaki. Tidak boleh yang melakukan itu wanita. Jika tiba-tiba kita nak merangkumi gender ketiga ini, termasuklah juga transgender lelaki yang lahir sebagai wanita, adakah kita akan menukarkan kanun keseksaan kita, Seksyen 375 itu? Dalam debat di Twitter, di alam maya terutamanya, semakin ramai feminis, golongan feminis yang kononnya memperjuangkan hak asasi wanita ini, sebenarnya memperjuangkan agar takrifan rogol itu diperluaskan kerana dikatakan wanita juga boleh merogol. Sedangkan kalau kita tengokkan kanun keseksaan itu hanya menyebutkan lelaki sebagai pelaku. Memang tidak diiktiraf kemungkinan wanita boleh merogol. Jadi kalau kita tiba-tiba terasa macam tadi Ustaz Nick sebut, kita terlalu memikirkan benda yang rawak ataupun bukan sesuatu yang elok. Kita boleh pandai, kita tak boleh memandai-mandai. Bila kita memandai-mandai mengiktiraf sesuatu yang sebenarnya abnormal, dia akan jadi cincang tunggang langgang sistem perundangan kita. Ramai yang kalau membincangkan hak, membincangkan diskriminasi perundangan yang dikenakan ke atas golongan transgender akan membangkitkan Seksyen 3775 kanun keseksaan berkenaan dengan hubungan di luar tabi'i. Tetapi ini bukan satu-satunya. Kalau sekalipun seseorang itu bersifat maknya atau transgender tetapi tidak mengamalkan gaya hidup seksual yang begitu pun masih dianggap salah. Orang cuma mikir, oh kalau macam tu ada je transgender yang dia puasa, dia tak payah melakukan satu kesalahan di bawah kanun keseksaan. Kalau kita tengokkan di bawah Akta Kesalahan Kecil 1955 tetap menjadi kesalahan, khususnya Seksyen 14, Seksyen 21 yang mengatakan perlakuan tidak sopan di tempat awam. Banyak berlaku sekarang ni menjadi kes polis apabila ada maknyah yang bersifat tidak sopan
di tempat awam, satunya kerana kelakuan tidak sopan itu, keduanya adalah kerana pemakaian maknyah itu, transgender itu. Jadi amat salah untuk mengatakan hanya enactment syariah yang akan terganggu, sedangkan kanun keseksaan, akta kesalahan-kesalahan kecil yang digubal di peringkat persekutuan diterima pakai di setiap negeri juga adalah akan tercabar dengan pengiktirafan ini. Ada yang mengatakan sebenarnya hanya enactment syariah yang lebih mengungkung. Sebenarnya kalau saya berikan contoh, enactment syariah ini kadang-kadang lebih banyak memanusiakan sistem perundangan kita. Sebagai contoh, ini lari topik daripada janda ketiga tetapi sebagai contoh. Dekat bawah enactment syariah daripada dulu lagi awal 1970-an lagi dah ada peruntukan berkenaan dengan sumbang mahram. Sedangkan dalam kanun keseksaan ini adalah pindaan baru yang dimasukkan. Sedangkan kita tahu kalau perbuatan sumbang mahram itu adalah satu perbuatan yang tabu. Malah itu adalah satu definisi kepada luar tabi'i. Macam mana kita boleh melakukan hubungan intim dengan orang yang paling dekat dalam salah silah kekeluargaan kita. Berbalik kepada peruntukan syariah, kalau kita tengokkan sebagai contoh Seksyen 28 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Ini akta di peringkat persekutuan. Seperti yang kita tahu, di Malaysia untuk wilayah-wilayah persekutuan masih parlimen yang akan menggubal peruntukan kesalahan jenayah syariah. Kalau di peringkat negeri akan ada enactment yang digubal di peringkat Dewan Undangan Negeri. Tetapi kalau kita tengokkan peruntukan berkenaan dengan transgender, perkataan tentang liwat, musahakah, lesbianism, telah diterima pakai di peringkat persekutuan, juga diterima pakai dalam enactment negeri. Kalau mudahnya saya hanya akan ambil highlightkan satu je lah, macam Seksyen 28 yang memperuntukkan mana-mana orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam untuk tujuan tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan. Kalau kita tengokkan ayatnya lebih kurang sama dengan Seksyen 14 atau dibaca bersama dengan Seksyen 21 Akta Kesalahan Kecil 1955 yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita nak mengatakan hanya orang Islam yang patut merasa bimbang kerana enactment syariah kita akan rasa tercabar adalah amat sama-sama sekali salah, kerana sistem peruntukan perundangan sivil juga akan menerima tempias yang besar. Macam saya sebutkan tadi, takrifan satunya di bawah akta interpretasi itu. Akta takrifan sendiri akan diubah. Begitu juga dengan kanun keseksaan di bawah kesalahan merogol. Begitu juga dengan kesalahan berkelakuan tidak sopan di bawah akta kesalahan-kesalahan kecil. Jadi kalau kita nak tengokkan betapa sesat dan menyesatkannya pengiktirafan janda ketiga ini amatlah membimbangkan. Kerana bukan satu perkara je yang akan, macam kalau kita tengok, it's just giving out enlarging definition of hak asasi manusia. Bukan semudah itu. Kita bercakap tu memang mudah, tapi kalau di sudut perundangan, bayangkan berapa ratus akta yang akan dipinda hanya untuk memungkinkan pengiktirafan janda ketiga. Sedangkan itu bukanlah sesuatu keperluan. Ada banyak lagi keperluan mustahak yang perlu kita bincangkan, yang perlu parlimen gubalkan menjadi akta. Sebagai contoh, apabila kita melalui proses pandemik COVID ini sehingga ada pengisytiharan darurat, banyak lagi benda penting yang boleh parlimen bentangkan, bincangkan, debatkan. Kemaslahan umat itu tidak hanya merangkumi perbincangan apa itu hak asasi manusia, terutama jika hak asasi manusia itu sangat-sangat terpincang. Yang saya bimbang sebenarnya, kalau kita berbalik kepada idea asal yang didatangkan oleh Suhakam, agak membimbangkan kerana kita ramai pesuruhjaya dan juga kaki tangan dalam sekretariat yang beragama Islam dan mengamalkan gaya hidup sebagai orang Melayu. Kenapa saya sebutkan sebagai orang Melayu secara khusus adalah kerana sifat orang Melayu itu banyak majlisnya, banyak aibnya, banyak sopannya.
Dia perkataan yang menyebut tentang rasa malu tu pun banyak. Dia malu, aib, segan. Dia bukan satu istilah yang besar sahaja, tetapi khusus untuk setiap perasaan itu. Jadi bila membincangkan sesuatu yang abnormal atau disorder macam Ustaz Nik sebutkan tu, sudah tu patut ada timbul rasa segan, ada rasa malu, ada rasa aib. Bila kita membenarkan sesuatu yang kepincangan, dibawa masuk ke dalam sistem perundangan, kita disahkan dalam sistem perundangan kita hanya kerana kita ingin melihat setara dengan negara luar, negara barat. Sedangkan macam Ustaz Nik cakap, ada negara yang berani macam Rusia, macam China. Walaupun ditentang secara keras, ada yang sampai mengatakan memboikot barang-barang daripada China, barang-barang daripada Rusia kerana mereka dilihat lebih tegas terhadap golongan yang menuntut janda ketiga, perluasan hak asasi manusia kepada janda ketiga ini. Kenapa kita tidak menjadikan mereka tauladan, dan jika kita ingin menjadikan negara barat sebagai sempadan, kerana penghujungnya tetap menjadi permasalahan. Bukannya dengan mengiktiraf, membesarkan tu habis selesai permasalahan perundangan mereka. Sebagai contoh, di Kanada apabila mereka mengiktiraf janda ketiga, macam Ustaz Nik tadi sebut, ada takrifan yang kita tak pernah terfikir pun, asexual, bisexual, pansexual, apa lagi segala. Jadi heteroseksual ni is no longer the in thing, dia dah tak jadi popular, dah nak jadi heteroseksual. Dah kena memilih segala benda tu. Dan kita ada pula definisi gender yang boleh identify as macam tadilah asexual, dia bukan lagi male atau female semata-mata. Penggunaan perkataan pronouns juga di Kanada, sehingga benda itu disahkan melalui peruntukan perundangan. Dan ramai yang menentang kenapa perlu penukaran itu dalam sistem perundangan, kenapa perlu disahkan melalui penggubalan akta khusus untuk memaksa pemakaian pronouns yang mengikut takrifan gender ketiga ini. Menjadi masalah kepincangan, bukan masalah setakat dalam perundangan je. Katalah kita nak ubah sekalipun dalam Interpretation Act 1948-1976 tu sekalipun, dan selebihnya macam mana pula dengan pronouns? Adakah kita akan menerima 71 jenis jantina, gender sekarang ni yang telah diiktiraf oleh Facebook sebagai contoh. So hari ni kita boleh jadi lelaki, besok perempuan, besok kedua-dua, atau besok kita boleh jadi 3-4 dalam satu badan, dalam satu jangka hayat kita. Macam tadi Ustaz Nik sebutkan incongruent. Incongruent bukan saja dari segi jantina kita, tetapi dari segi thoughts kita. Kita punya gaya pemikiran, kita punya line of thought, thinking skills kita akan berubah kerana hanya untuk mengiktirafkan satu kelompok yang menuntut lebih hak daripada orang lain. Orang melihatkan macam, oh ini adalah isu penindasan. Macam saya sebutkan tadi, tak ada penindasan. Kalau ada penindasan, you boleh gunakan pakai kanun keseksaan. You boleh menggunakan pakai kerangka undang-undang seperti yang sedia ada. Penindasan tetap diharamkan di dalam negara kita. Cuma bila kita membesarkan, kita memandai-mandai untuk jadi pandai, sebenarnya kita menindas lebih ramai orang. Itu saja Dr. Izwan. Ustaz Izwan lupa nak unmute Ustaz. Baik, terima kasih kepada Lawyer Fatihah di atas penjelasan beliau yang panjang lebar tadi. Saya kira berkerut-kerut dahi kita semua nak memahami istilah-istilah yang disebutkan oleh dua ahli panel kita yang sangat arif dan berwibawa dalam bidang masing-masing. Dan kerana itu bila dinyatakan tadi memang akan ada impak yang sangat besar, implikasi yang sangat besar, maknanya akan ada beratus-ratus yang dikatakan berkaitan dengan perundangan itu, aktanya dan sebagainya, yang mungkin perlu dipinda hanya kerana untuk kita mengiktiraf gender yang ketiga. Dan saya nak terangkan juga bahawasanya Lawyer Fatihah juga waktu itu merupakan Ketua Biro Hak Asasi dan Undang-Undang Wafik. Jadi macam dikatakan tadi, saya ingat bila Lawyer Fatihah bentang dalam satu seminar, kalau di Facebook itu ada 71-72 gender yang telah diiktiraf, antara two spirit. Ustaz Nik ya, two spirit, Ustaz Nik, bukan Holy Spirit, two spirit. Maknanya dia ada dua roh dalam satu badan. Yang tu pun dah pening kepala dah kita.
Jadi maknanya ini di antara kita katakan kekeliruan dan kecelaruan yang berlaku mungkin dalam satu aspeknya masyarakat barat yang atas dasar menuntut hak itu, maka akhirnya menimbulkan masalah dalam kelompok masyarakat sendiri. Jadi berlakulah apa yang dikatakan detransition, yang pada asalnya telah menukar jantina nak balik pada jantina asal kerana sudah ada komplikasi tertentu dan juga mungkin merasakan diri tidak lagi selesa dengan penukaran yang telah berlaku. Dan apa yang kita tabik hormat juga kepada negara besar itu, Rusia dan China misalnya, adalah mereka sehingga ini tidak mengiktiraf pun yang dikatakan untuk iktiraf gender ketiga dan sebagainya, kerana mungkin melihat bagaimana kesan kepada masyarakat ataupun kepada umat manusia. Jadi ini di antara perkara-perkara yang boleh kita fikirkan bersama. Kalaulah dua negara ini yang merupakan kuasa besar dunia pada ketika ini pun tidak mengiktiraf, apalagi kita sebagai negara yang berpaksikan Islam sebagai agama persekutuan untuk menerima ataupun mungkin mengiktiraf yang dikatakan gender ketiga tadi. Baik, saya ucap terima kasih juga kepada semua yang sedang menyaksikan. Kita sudah sampai ke penghujung forum kita. Terima kasih kepada Ustazah Asnia, Puan Adilia dan semua yang sedang bersama dengan kita waktu ini. Dan saya nampak ada satu dua soalan di Facebook live kita pada waktu ini. Mungkin saya nak tanya yang pertama kepada Ustaz Nik Marzuki tentang apa pandangan Ustaz dari sudut hak asasi dalam konteks negara kita kalau gender ketiga itu diiktiraf sebagai contohnya vulnerable group paling kurang ataupun golongan rentan. So adakah ini akan memberikan impak kepada dasar kerajaan? Mungkin dalam konteks ASEAN dan sebagainya. Silakan Ustaz. Tentang soalan tadi Dr. Izzuan, hak asasi manusia berkaitan dengan gender ketiga dalam konteks di Malaysia kalau diiktiraf itu kan. Sebahagian saya setuju dengan apa yang dibentangkan oleh Lawyer Fatihah tadi, apa yang akan berlaku situ kan. Ya, dalam konteks saya sedia nasi tambahlah Dr. Lawyer Fatihah. Ya. Jadi apabila perkara ini kalaulah berlaku dia diiktiraf dalam konteks di Malaysia, banyak perkara sebagaimana dibentangkan oleh Lawyer Fatihah tadi akan terusik ya. Jadi perkara dia bukan lagi repair, dia dah jadi rosak, corrupted lah di situ kan. Corrupted. Bila definisi besar itu diubah. Cuma kalaulah soalan itu merujuk kepada kalau kata kita tak iktiraf, adakah maksudnya kita tak iktiraf mereka sebagai manusia? Contoh kan, dia bukan isu kita tak iktiraf mereka sebagai manusia. Soalnya saudara dan saya sekalian, basic semua manusia, bahkan orang yang mencuri sekalipun, sama ada dia disahkan atau tidak disabitkan oleh mahkamah pun, semua manusia dia ada hak dan dia ada tanggungjawab masing-masing. Kita iktiraf dia sebagai manusia. Ya? Tapi soalnya apabila digunakan perkataan-perkataan seperti ini, kalau pencuri dia tak kata bahawa memang aku dilahirkan sebagai pencuri. So bila aku mencuri, orang lain tak boleh kata aku salah. Polis tak boleh tangkap aku. Kalau polis tangkap aku, polis salah pasal aku ni memang dilahirkan sebagai pencuri. Born that way theory. Orang yang OKU sebagai contoh, bila dilahirkan, dia tak lahirkan, tak diminta dilahirkan begitu. Okay? Jadi kerana itu bolehlah dimasukkan sebagai golongan rentan, vulnerable group. Itu istilah international pada hari ini kan. So kalau kita lihat kepada National Human Rights Action Plan dalam konteks di Malaysia, Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia, golongan OKU dimasukkan sebagai golongan rentan. Terdapat cadangan dari awal lagi supaya LGBT yang kita bincangkan termasuk dalam kategori third gender ini juga dimasukkan di dalam kategori golongan rentan di bawah Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan di Malaysia. So bila kita bincang, kita tolak. Kerana benda itu dia tidak sama dengan kategori-kategori yang lain.
walaupun setengah pihak di negara-negara lain memasukkan dalam konteks vulnerable group, tapi kita tidak bersetuju dalam konteks ini. Walaupun kita tidak memasukkan dalam konteks golongan rentan, contohnya kita tidak pernah menafikan kalaulah ada orang yang disebut oleh lawyer Fatihah dalam kategori 70 lebih tadi kan, two spirit tu kan. Kita tak menafikan hak dia untuk hidup, untuk bekerja dan seumpamanya. Tapi jangan kata aku ni ialah contohnya gay. Maksudnya ialah born that way theory. Dilahirkan, bila aku gay, aku dilahirkan sebagai gay, lesbian. Aku dilahirkan sebagai orang cacat, mana boleh? Orang yang dilahirkan cacat itu, walaupun dia dilahirkan cacat, itu kecacatan yang mana dia boleh berikhtiar untuk memulihkan diri dia, kan, dan dia perlu diberi hak untuk memulihkan diri dalam konteks di situ. So kalaulah janda ketiga itu dengan pelbagai kategori yang lawyer Fatihah sebut dan yang saya sebut tadi termasuk dalam kategori ICD-10 dan ICD-11. Dalam ICD-10 11 pun kata boleh dirawat, tiba-tiba dia masuk dalam kategori third gender, tak boleh dirawat sebagai contoh. Ini satu diskriminasi lain pula, kan? Jadi dalam konteks itu kita kalau konteksnya tentang pekerjaan, kita tak pernah kata orang yang begini-begini tak boleh kerja. Orang yang mencuri boleh kerja, jangan mencurilah. Itu keadaannya lah. Orang yang berzina bukan tak boleh dia beli rumah, boleh beli rumah, tapi zina tetap salah. Benda salah tu kan. Jadi kan itulah perbincangan tentang hak asasi manusia dari awal lagi ada yang saya sebut tadi birth defect, kan. Contohnya kan itu sebahagiannya sebagai contoh sebagai Michael Buck sebagai contoh, kan, dia bincangkan tentang human right and human wrong. Kenapa tentang right and wrong dari satu sudut manusia ada kalanya dia berbeza. So apabila ada one single universal package on rights, maka dia berlaku pemaksaan untuk menerima satu budaya, kan. Jadi keadaannya begitu. Yang bahagia doktor, saya ingat di peringkat ini itu jawapan saya. Terima kasih kepada Ustaz Nik di atas pencerahan tadi. Maksudnya kita tidak setujulah walaupun di sana ada desakan untuk memasukkan yang dikatakan golongan LGBT ataupun third gender sebagai vulnerable group ataupun golongan rentan, kerana di sana mungkin akan menimbulkan banyak implikasi-implikasi yang tidak sepatutnya dari sudut perundangan dan juga konteks masyarakat kita. Jadi kerana itulah apa dijelaskan oleh Ustaz Nik tadi adalah satu yang jelas tidak memungkinkan perkara ini berlaku. Baik, seterusnya kepada lawyer Fatihah, mungkin ada sedikit pandangan kerana ada satu soalan ini. Pada pandangan lawyer Fatihah, adakah Suhakam lebih memihak kepada golongan pro-LGBTQ untuk mengiktiraf gender ketiga dengan adanya tawaran-tawaran kajian yang ditawarkan itu? Mohon pandangan. Terima kasih Dr. Izwan dan penonton yang bertanya. Kalau tengokkan secara harfiahnya lah pada permukaannya macam itulah. Tetapi yang seperti saya sebutkan tadi, dalam Suhakam itu satunya bidang kuasa Suhakam itu sendiri adalah terhad mengikut Seksyen 4, subsection 4 Akta Suhakam. Yang kalau saya bincang dengan kawan-kawan dululah, kalau kita tengokkan ni, hak warga negara, semua benda kita boleh buat kecuali benda yang kita diharamkan untuk buat. Semua benda dalam dunia ni, dekat Malaysia ni kita boleh, selagi mana benda itu tidak diharamkan. Nak keluar berjalan-jalan tengah pukul 12 boleh, kecuali ketika diharamkan waktu PKP. Itu adalah hak warga negara sebagai seorang warga negara. Tetapi sebagai pegawai kerajaan yang diberikan kuasa itu di bawah sesuatu akta, seseorang pegawai itu hanya boleh melakukan sesuatu apabila diberikan kuasa. Semuanya adalah haram kecuali diberikan bidang kuasa itu kepadanya. Jadi seorang pegawai polis tak boleh masuk rumah seseorang sesuka hati bila-bila masa dia suka hanya kerana dia seorang pegawai polis, kecuali ada kuasa yang membenarkannya untuk masuk. Begitu juga dengan Suhakam sebagai satu pertubuhan
satu institusi hak asasi manusia yang ditubuhkan di bawah Akta yang dikubarkan dalam Parlimen. Dia tidak ada bidang kuasa menyeluruh yang tanpa sekatan. Jadi mengambil kira bidang kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 4, subsection 4 itu harus bidang kuasa itu dipakai mengambil kira perlembagaan persekutuan. Dan seperti saya sebutkan, pesuruh jaya Suhakam itu, ahli sekretariat Suhakam itu, ramai antaranya adalah orang yang beragama Islam dan etniknya orang Melayu yang mempunyai adab ketimuran tersendiri. Agak pelik dan janggal bagi saya untuk memikirkan pesuruh jaya Suhakam yang beragama Islam berpegang kepada fitrah yang sama boleh merasakan biasa atau senang untuk memberikan pengiktirafan kepada sesuatu yang di luar skop pandang kanta mata Islam itu. Bagi saya mungkin apa yang saya boleh fahami adalah mungkin cadangan kajian itu yang datang daripada Suhakam mungkin tidak menerima pakai daripada semua pandangan pesuruh jaya atau ahli di bawah sekretariat. Kita tak tahu. Apa yang kita tahu tiba-tiba diwar-warkan ada kajian itu yang memanggil untuk pengkaji melihat kepada pengiktirafan janda ketiga. Agak membimbangkan kerana kajian itu telah pun memberikan skop kajian dan juga the final result of it. Buat imah segala macam mana sekalipun result dapatan daripada kajian itu, tujuan utama adalah untuk mengiktiraf melalui kerangka perundangan. Jadi kalau nak katakan adakah valid untuk mengatakan menuduh Suhakam seperti mengiktiraf dan ingin memperluaskan hak janda ketiga itu, saya rasa valid lah kerana benda Allah itu melihat kepada logo dia tu kan. Jadi sepatutnya secara rasminya lah dikeluarkan sebagai sebuah institusi dan bukannya secara persendirian. Saya tak rasa senang apabila memikirkan sepatutnya kita ada pesuruh jaya dalam Suhakam itu, ahli-ahli dalam bidang hak asasi dan perundangan yang menasihat sekretariat Suhakam itu dilihat tidak memancarkan suara mereka dengan lebih tegas untuk menghentikan sesuatu yang kita lihat abnormal dan disorder. Terima kasih Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih pada Dr. Fatih di atas pandangan beliau. Maka kita merasakan adalah tidak wajar kajian-kajian yang berkenaan, misalnya pengiktirafan ataupun keperluan pengiktirafan janda ketiga itu diteruskan, kena mengambil kira konsep ataupun roh perlembagaan persekutuan kita dan juga adab ketimuran kita dan juga dalam konteks kerangka perundangan, tempatan dan juga masyarakat kita secara umumnya. Jadi terima kasih kepada penonton dan juga yang menyaksikan ketika ini. Saya kira sebagai yang akhirnya sebelum saya tutup, saya nak pergi kepada ahli panel yang pertama, Ustaz Nik, sebagai kesimpulan dan rumusan perbincangan kita yang panjang lebar pada hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan yang tidak dapat mengikuti pada awal boleh share daripada Facebook Live Yayasan Ihtimam Malaysia ini mungkin kepada rakan-rakan yang lain ataupun di Facebook masing-masing untuk meneliti semula apa yang telah kita bincangkan daripada awal sekitar jam 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Kerana banyak input-input dari sudut pandangan hak asasi dan juga undang-undang tentang perbahasan isu janda ketiga ini. Jadi saya persilakan Ustaz Nik sebagai kesimpulan akhir perbincangan kita ini dalam seminit 2. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia Dr. Izwan sebagai moderator. Kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, pada pandangan saya yang boleh kita simpulkan ialah yang pertamanya, kalaulah kita nak kembangkan hak asasi manusia, yang pertamanya sebagai satu yang dapat dihargai oleh semua pihak, dapat dihormati oleh semua pihak, hak asasi itu perlulah berdasarkan konsensus antara budaya. Dia bukanlah satu pemaksaan, bererti dia tidak boleh bercanggah dengan contohnya budaya, kalau bagi orang Islam, budaya Islam sebagai contoh.
ya. Dan yang keduanya, kalau itu satu perkara yang agak lama lagi, yang sedia ada tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam konteks di UN, perbincangan hak asasi saya sebut tadi VDPA, Vienna Declaration and Program of Action, telah pun menetapkan sebagai satu toleransi masyarakat antarabangsa untuk melihat hak asasi manusia, termasuk dalam perbincangan kita pada hari ini tentang gender ketiga, isu yang kontroversi, bahawa hak asasi itu adalah universal, indivisible, interdependent dan interrelated. So semua hak asasi, deklarasi itu semuanya hak asasi, itu juga interrelated. Dan dalam masa yang sama perlu mengambil kira apa dia, national and regional particularities and various historical, cultural and religious background. Itu perlu diambil kira oleh mana-mana pihak yang berkepentingan khusus untuk melihat tentang isu hak asasi manusia ini, termasuklah dalam konteks dalam atau di luar negara, sama ada melibatkan kerajaan atau bukan kerajaan, atau badan yang tidak boleh kata kerajaan atau sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Yang ketiga, dalam konteks yang sedia ada juga perbincangan tentang gender ketiga ini, kalaulah nak dilihat dalam konteks yang luas antarabangsa, perlu kita ambil kira contoh doktrin margin penghargaan, berarti masih lagi mengambil kira perbezaan itu. Dan sekiranya situasi kita, dan itulah keadaannya pada hari ini, no situation, masing-masing ingin membawa pandangan masing-masing, tetap tidak bersetuju, agree to disagree, maka situasi kita ialah kita perlu menjalankan counter naratif terhadap isu gender ketiga supaya dia tidak berdapat sampai kepada penerimaan masyarakat yang mendatangkan masalah besar kepada semua pihak pada hari ini. Okay? Dan juga saya ingin tuan-tuan dan puan-puan supaya saya ingin mengisyorkan supaya dalam konteks hak asasi manusia, konteks di Malaysia ini, kita perlembagaan ada, so dalam konteks penguasaannya kita ada akta, maka perlu juga diselaraskan. Okay? Dalam konteks NHRIP telah pun diselaraskan, mengambil kira bukan saja UDHR, juga CDHRI, Cairo Declaration itu, dan juga AHRD, ASEAN Human Rights Declaration. So dalam konteks yang lain juga kita ada Akta Suhakam 1999, akta undang-undang yang melihat isu hak asasi itu perlu juga dipinda supaya dia boleh berlaku sesuatu yang seimbang. Okay, seimbang. Dan dalam konteks yang lain, dalam konteks contohnya kita ada sistem pentadbiran Islam di Malaysia, perlu juga dilihat bagaimana rangka hak asasi Islami yang sesuai dalam konteks di Malaysia. Kita sudah ada dokumennya, kita sudah ada Cairo Declaration sebagai contoh, kita sudah ada treaty-treaty yang berkaitan, deklarasi-deklarasi yang berkaitan yang boleh membantu, dan kita juga ada banyak pakar, lawyer dan seumpamanya untuk membantu supaya kita lebih bersifat proaktif bukan reaktif kepada isu yang akhirnya tidak banyak sesuatu yang boleh kita bina kerana sifatnya kita banyak reaktif. Dalam konteks undang-undang yang sedia ada dah cukup baik, tidak perlu dipinda dalam konteks untuk mengiktiraf gender ketiga, dan walaupun pindaan-pindaan ke arah mengiktiraf gender ketiga itu tidak ada, itu tidak bererti kita tidak mendiskriminasi mereka, kerana perlembagaan telah menetapkan bahawa semua manusia sama, dan dalam Islam semua manusia sama, dalam semua deklarasi semua manusia sama, tidak boleh didiskriminasi. Jadi kerana itu kita ada beberapa proses yang perlu kita lalui dalam konteks perundangan hak asasi manusia antarabangsa dan juga perundangan domestik negara kita. Kita perlu menghubungkan konflik dan dialog yang untuk menghadapi isu yang kita hadapi, perlu kita hubungkan budaya dan peradaban yang pelbagai pada hari ini. Kita perlu hubungkan elemen-elemen umum yang disepakati bersama untuk mencapai satu yang kita katakan sebagai konsensus makna kata yang sebenar. Itu pengurusi. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Nik. Dah macam komputer yang bercakap Ustaz Nik. Semua yang keluar tu Masya Allah, dia punya istilah dalam kepala je Ustaz Nik ni. Jadi kita sangat terima kasih kepada Ustaz Nik di atas perkongsian beliau, banyak pengalaman beliau, dan untuk maklumat semua, Ustaz Nik juga pernah hadir ke sidang UPR, Universal Predict Review di Geneva, Switzerland, mewakili kerajaan ketika itu untuk melihat apakah isu-isu yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang lain berkenaan dengan hak asasi dan diskriminasi yang dikatakan berlaku di Malaysia. Baik, yang last
and not least iaitulah daripada Lawyer Fatihah. Silakan dalam seminit 2 sebagai kesimpulan. Okay, terima kasih Dr. Izwan, Ustaz Nik, penonton yang bersama daripada pukul 10 tadi. Saya ringkaskan kesimpulan saya berdasarkan pengenalan diri saya lah. Sebagai seorang aktivis hak asasi manusia, saya menjemput kembali aktivis di lapangan yang memperjuangkan hak asasi manusia untuk menimbangi antara kehormatan diri, hak kehormatan diri dan juga tanggungjawab yang kita berikan. Kita tak boleh sentiasa menuntut sedangkan kita kena ingatkan juga masyarakat untuk menjalankan tanggungjawab, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan masyarakat bukan untuk masa ini sahaja tapi untuk masa hadapan, untuk satu dunia yang lebih bermaruah yang kita akan tinggalkan kepada anak-anak kita. Sebagai seorang yang berada dalam bidang perundangan, masih belajar tentang kerangka perundangan negara kita, saya ingin menjemput setiap orang untuk lebih berhati-hati apabila memberikan pandangan tentang mudahnya nak menggubal sesuatu undang-undang untuk menukar kerangka keseluruhan sistem negara kita. Bukan sesuatu yang boleh diperlecehkan, bukan sesuatu yang mudah untuk membawakan suatu perkara itu dibentangkan oleh ahli-ahli parlimen kita dalam parlimen yang sekarang sangat jarang bersidang selepas COVID ni. Sepatutnya perkara-perkara yang lebih berat sebagai contoh hak kanak-kanak, hak manusia untuk mendapatkan wang sara diri, makanan yang sihat, pendidikan yang selamat dan berkualiti itu lebih patut diutamakan. Sepatutnya perjuangan kita adalah meletakkan betul-betul hak di tempatnya. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Lawyer Fatihah di atas kesimpulan tadi, dan saya kira itu menutup perbincangan panjang kita pada hari ini, hampir sejam setengah, syarat dengan input-input yang sangat penting dalam kita memahami isu janda ketiga dari sudut hak asasi manusia dan juga undang-undang. Dan dengan itu saya mewakili Sekretari Asyik Timur Malaysia dan juga ahli lembaga pemegang amanah Asyik Timur Malaysia mengucapkan terima kasih kepada dua ahli panel kita yang sangat berwibawa dan sangat dihormati, iaitulah Ustaz Nik Marzuki daripada Jawi dan juga Lawyer Fatihah daripada Wafiq, sebuah NGO di bawah Maksa yang juga sebuah NGO besar yang terlibat dengan laporan hak asasi manusia dari perspektif Islam dan juga konteks masyarakat kita di Malaysia. Dan seterusnya kepada semua penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini, terima kasih kerana meluangkan masa, dan tidak lupa juga kepada host streamyard kita pada pagi ini, Ustaz Ar-Rahman Awang bersama dengan Saudara Ammar, dan semua yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan kita gambaran yang lebih besar tentang implikasi sekiranya janda ketiga ini diiktiraf dalam negara kita. Maka dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Saya minta diri dulu. Okay.